Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Khairunisa binti Khairul Hadi, memegang kad matrik A168989 akan membentangkan hasil kajian saya di bawah seliaan Dr. Izia Suryani Mat Resat yang bertajuk Tokoh Wanita Islam Zubaidah Jaafar serta sumbangannya ke atas Kerajaan Abbasiyah. Pada era pemerintahan Daulah Abbasiyah, umat Islam telah membuat jalan baru bagi kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan fakta sejarah, Kerajaan Abbasiyah mula mencapai tahap kegemilangannya semasa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Era ini juga dikenali sebagai The Golden Age. Sewaktu pemerintahan dinasti Abbasiyah, terdapat dua orang wanita hebat yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan Khalifah Abbasiyah pada abad ke-8 Masihi, iaitu Khaizuran dan menantunya Zubaidah. Zubaidah merupakan tulang belakang bagi Khalifah Harun ar-Rasyid dalam memerintah kerajaan Abbasiyah. Namun, agak sukar ditemui kajian dan lembaran yang membincangkan secara terperinci tentang penglibatan dan sumbangannya. Justru, kajian ini akan memfokuskan penglibatan serta sumbangan Zubaidah Jaafar ke atas kerajaan Abbasiyah. Pernyataan masalah. Garapan Amin 2010 dan Afnan 2015 menyatakan bahawa era kepimpinan Harun ar-Rasyid adalah masa yang paling gemilang dalam perjalanan peradaban Islam. Berikutan kejayaan Khalifah Harun ar-Rasyid, terdapat sokongan padu daripada isterinya Zubaidah yang terkenal dengan sifat dermawannya yang banyak membantunya dalam mengembangkan kerajaan Abbasiyah. Seterusnya, kajian ini mengandungi 3 objektif. Yang pertama, menjelaskan siapakah Zubaidah Jaafar. Yang kedua, menganalisis keadaan kerajaan Abbasiyah ketika pemerintahan Harun ar-Rasyid. Dan yang ketiga, meneliti sumbangan Zubaidah Jaafar ke atas kerajaan Abbasiyah. Metod kajian ini menggunakan pendekatan kajian kualitatif melalui kajian sejarah dan analisis kandungan sumber primer dan sumber sekunder. Dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama ialah biografi dan latar belakang Zubaidah Jaafar. Sedikit biografi ringkas tentang Zubaidah Jaafar. Beliau merupakan seorang permaisuri Baghdad yang terkenal dan yang berasal dari Iraq. Nama sebenar ialah Amatul Aziz binti Jaafar Al-Mansur. Beliau adalah wanita yang paling berharta dan juga kaya pada zaman tersebut. Zubaidah mempunyai minat yang mendalam dalam bidang kecantikan seperti pakaian, kosmetik dan sebagainya. Zubaidah merupakan anak kepada Jaafar Al-Mansur, juga merupakan saudara kepada Khalifah Al-Mahdi. Manakala, ibunya pula bernama Salsabil yang juga merupakan saudara kepada Khaizuran, isteri kepada Khalifah Al-Mahdi. Zubaidah mempunyai akal yang cerdas dan minat untuk mempelajari pelbagai ilmu. Sebagai contoh, ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan ilmu kesusastraan Arab. Zubaidah telah berkahwin dengan Harun ar-Rasyid pada tahun 781 Masihi. Diceritakan bahawa perkahwinan mereka disambut secara besar-besaran. Orang ramai dihadiahkan pinggan mangkuk emas bersalut perak. Ada juga yang dihadiahkan pinggan mangkuk perak yang diisi emas dan juga wangi-wangian. Perbelanjaan bagi perkahwinan ini menelan belanja sebanyak 35 hingga 30 juta dirham. Hal ini telah membuktikan bahawa perkahwinan Harun ar-Rasyid dan juga Zubaidah Jaafar ketika itu memang yang paling mewah pada zaman tersebut. Seterusnya, dapatan kajian kedua adalah sejarah dan latar belakang pemerintahan kerajaan Abbasiyah ketika pemerintahan Harun ar-Rasyid. Sejarah peralihan kekuasaan Daulah Umayyah kepada Daulah Abbasiyah bermula apabila Bani Hashim menuntut supaya pimpinan Abbasiyah hendaklah di tangan mereka dengan alasan bahawa mereka adalah keluarga Nabi Muhammad SAW yang terdekat. Oleh yang demikian, muncul satu gerakan untuk menubuhkan kerajaan Abbasiyah pada tahun 717 Masihi.
Matlamat gerakan ini adalah untuk mengembalikan hak khalifah kepada keturunan Rasulullah SAW. Pengasas bagi dinasti Abbasiyah ialah Abu al-Abbas as-Saffah yang merupakan khalifah pertama kerajaan Abbasiyah. Kemudian kita masuk kepada biografi Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid dilahirkan di Rey pada tahun 145 Hijrah dan tempoh pemerintahan beliau sebagai khalifah adalah selama 23 tahun, tempoh yang agak lama. Beliau seorang pemerintah yang adil dan bijaksana dan mementingkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahannya penuh dengan peristiwa-peristiwa dan juga keagungan Islam. Mari kita lihat kepada perkembangan Abbasiyah ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Perkembangan Khalifah Harun ar-Rasyid terbahagi kepada dua bahagian, dua bidang, iaitu pemerintahan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi aspek pemerintahan, terdapat 3 bidang yang dimajukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang pertama, bidang pentadbiran. Dalam bidang ini, terdapat struktur organisasi yang teratur yang terdiri daripada Al-Wizarah, Al-Kitabah, Al-Hijabah dan juga 2 biro, iaitu Biro Penyitaan dan juga Biro Pajakan. Apa fungsi semua ni? Al-Wizarah dipimpin oleh seorang wazir, ibarat menteri pada zaman sekarang, manakala Al-Hijabah pula dipimpin oleh seorang Al-Hajib. Tugasnya adalah untuk mengawal dan mengatur sesiapa yang ingin bertemu dengan khalifah. Terdapat juga 2 biro, iaitu Biro Penyitaan dan juga Biro Pajakan. Biro Penyitaan akan menyita hak milik gubernur yang dipecat. Biro Pajakan pula merupakan satu inisiatif untuk meningkatkan perbendaharaan kerajaan. Pajakan dikenakan kepada orang bukan Islam. Mereka diminta untuk membayar jumlah yang ditentukan dari seluruh harta yang dimiliki. Kemudian, bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga negara, Khalifah Harun ar-Rasyid memajukan bidang ekonomi, perdagangan dan pertanian. Bagi pertanian, beliau mencipta satu sistem pengairan yang lebih canggih. Selain itu, melalui sektor pajakan, negara mampu membiayai pembangunan sektor lain. Terdapat banyak bangunan yang megah, prasarana untuk beribadah, pendidikan, perubatan dan perdagangan mula dibangunkan di Baghdad. Harun ar-Rasyid turut membiayai perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penterjemahan dan penelitian. Ketika ini, negara mampu membayar gaji yang tinggi kepada ulama dan ilmuwan. Akhir sekali, Khalifah Harun ar-Rasyid berjaya memajukan teknologi-teknologi di bidang ketenteraan. Sebagai contoh, penggunaan senjata berat untuk menembusi dinding benteng dan pelontar misil. Lain daripada itu, penubuhan Dewan Al-Ardi merupakan sebahagian dari Dewan Al-Harbi yang berfungsi untuk menyiapkan para tentera dan meneliti kemampuan mereka. Selain itu, mereka juga menyusun teknik peperangan seperti mengendalikan kuda perang dan lain-lain. Dapatan kajian yang terakhir adalah sumbangan Zubaidah Jaafar ke atas kerajaan Abbasiyah. Zubaidah Jaafar merupakan wanita Islam yang banyak membantu dalam membangunkan Islam. Pelbagai sumbangan yang telah dilakukan oleh Zubaidah demi masyarakat Islam. Antaranya ialah sumbangan dalam bidang seni bina, sumbangan dalam bidang ekonomi dan juga sumbangan dalam bidang intelektual. Bagi seni bina, beliau telah membina laluan Kufah ke Mekah bagi memudahkan perjalanan jemaah haji. Semasa pemerintahan Abbasiyah, laluan ini menjadi satu laluan yang sangat sibuk dan berkembang pesat. Ketika pemerintahan Harun ar-Rasyid dan isterinya menunaikan haji ke Mekah,
Mereka mendapati bahawa berlaku masalah untuk mendapatkan bekalan air yang dihadapi oleh penduduk Mekah dan juga orang-orang yang datang mengerjakan haji. Lalu, Zubaidah membuat satu projek penyaluran air ke kota Mekah yang diberi nama Ain Zubaidah atau Mata Air Zubaidah. Walaupun projek ini menelan belanja yang besar, namun Zubaidah tidak risau menggunakan hartanya untuk membiayai projek itu. Laluan ke Kufah tadi juga dinamakan sebagai Darb Zubaidah. Seterusnya bagi bidang ekonomi. Zubaidah banyak menyumbangkan hartanya untuk membayar para penyair, saintis dan juga tokoh sastra bagi menjemput mereka ke Baghdad. Tambahan lagi, beliau juga telah menaja sekumpulan ulama untuk mengajar ajaran Islam di Baghdad. Jadi dengan ini dapat membantu sedikit sebanyak perkembangan ekonomi Khalifah Kerajaan Abbasiyah. Akhir sekali, sumbangannya dalam bidang intelektual. Dalam bidang intelektual, Zubaidah menyumbangkan tugas untuk memupuk pengajian Al-Quran dengan mewujudkan lingkaran di bahagian Istana Khalifah. Zubaidah ni dikategorikan sebagai syekh kerana penghafalan Al-Qurannya yang sangat luar biasa. Akhir sekali, beliau juga telah menawarkan hadiah kepada para ilmuwan yang ingin mengembangkan kepakarannya di Baghdad. Tidak lupa juga bahawa Zubaidah sentiasa mengalunkan bacaan Al-Quran dan juga mempelajari ilmu hadis dan juga kesusastraan Arab. Akhir sekali kita telah tiba pada rumusan. Zubaidah binti Ja'far merupakan seorang tokoh wanita yang terhebat dalam sejarah peradaban Islam pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Kebanyakan para pengkaji sejarah kurang menghasilkan kajian mengenai sumbangan beliau. Sebaliknya, lebih banyak memfokuskan kajian terhadap biografi dan juga gambaran umum mengenai Zubaidah Ja'far ini. Oleh itu, saya akan mengkaji dengan lebih terperinci berkenaan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Zubaidah Ja'far. Sekian, terima kasih.